طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang barakah ini. Allah masih lagi panjangkan nafas-nafas kita dan Allah masih lagi berikan kesempatan kepada kita untuk meneruskan majlis pengajian kitab At-Taqrirat As-Saniyah fi Hal Al-Fadhil Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Al-Alim Al-Allamah Hasan Muhammad Al-Mashad rahimahullahu ta'ala, yang menghuraikan kitab Al-Manzumah Al-Baiquniyah yang dikarang oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihima wa ulumi masyayikhina fi daraini amin. Yang mana alhamdulillah pada malam ini kita masuk kepada majlis yang ke-29, itu membicarakan pada nazam yang ke-13, pada bait yang ke-13, sambungan daripada perbahasan hadis mu'an'an yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Maka pada hari ini kita akan membincangkan satu tajuk ataupun jenis hadis yang baru, iaitu tentang hadis al-mubham. Hadis al-mubham iaitu pada rangkap yang seterusnya selepas mu'an'an disebutkan oleh nazim, qala nazim mu'an'anun ka'an sa'idin an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Masih pada bait yang ke-13. Jadi sebelum kita meneruskan pembacaan atau pengajian kita bagi memahami bait yang ke-13 ini pada nazam berkenaan dengan hadis mubham, mari sama-sama kita mengulangi hafazan pada Manzumah Baiquniyah ini daripada bait yang pertama sehinggalah ke bait yang ke-13 ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan hafazan dan juga dapat mengingati nazam-nazam ini yang merupakan sebagai kunci miftah, sebagai kunci untuk kita mempelajari dan mendalami ilmu mustalah hadis, yang mana ilmu mustalah hadis, ilmu ulumul hadis berkhidmat kepada hadis dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila وذي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحده أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف طرقا وغادت رجاله لك الصحيح اشتهرت وكل ما عن رتبة الحسن قصر والضعيف وهو أقسى من كثر وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل مسلسل كل ما على وصف أتى مثل أما والله أنباني الفتى كذاك قد حدثنيه قائما أو بعد أن حدثني تبسما عزيز مروي اثنين أو ثلاثة مشهور مروي فوق ما ثلاثة معنعن كعن سعيد عن كرم ومبهم ما فيه راو لم يسم. Baik, alhamdulillah, itulah 13 bait yang telah disusun oleh Syekh Umar ataupun Taha Al-Baiquni Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala,
yang menerangkan tentang asas-asas ilmu ataupun jenis-jenis ilmu hadis ataupun jenis-jenis hadis dalam perbahasan ilmu mustalah hadis, yang mana bait yang ke-13 hadis mun'an telah kita huraikan pada majlis yang lepas, pada majlis yang ke-28. Boleh rujuk pada rakaman video sebelum ini. Maka pada malam ini kita akan sambung perbahasan pada hadis al-mubham. Hadis al-mubham yang disebut wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Dan hadis mubham ialah hadis yang ma fihi, hadis yang mana padanya, ma hadis, fihi padanya, yakni padanya ada rawin, adanya perawi, lam yusam yang tidak dinamakan, maka tidak diketahui. Baik, jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, terlihat pada kalam syarih, apa kata Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala dalam menghuraikan bait ini. Kata beliau, qala syarih rahimahullahu ta'ala, wa mubhamun minal hadithi ay hadduhu huwa ma ay hadithun fihi rawin lam yusam ay yuzkaru bismihi bal ubhima wa ukhfiya sawa'un kana rajulan aw imra'atan fil matni awil isnad. Baik, itu kata beliau, kata syarih Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, yang maksudnya saya terjemahkan dahulu, wa mubhamun, dan mubham iaitu hadis mubham, yani mubhamun minal hadis iaitu hadis perbahasan mubham daripada jenis hadis, iaitu ta'rifnya ay hadduhu, iaitu ta'rifnya ialah ma di sini maksudnya ay hadithun, iaitu hadis fihi rawin lam yusam, iaitu hadis yang padanya terdapat perawi lam yusam, yang tidak dinamakan, yang dibaca dengan jazam, iaitu maksudnya ialah yuzkaru bismihi, iaitu yang tidak disebut, yang tidak dinamakan, yang tidak disebut akan namanya. Maka dalam hadis tersebut tidak dinyatakan ataupun disebut akan nama perawi tersebut. Bahkan kata Syekh Hasan Al-Mashat rahimahullahu ta'ala, bal ubhima wa ukhfiya, bahkan nama ataupun sebutan perawi tersebut diibhamkan, disamarkan ataupun disembunyikan, ukhfiya, disembunyikan, diubhim. Ubhim yakni yang dimuskilkan, ubhim yang mungkin sukar kita nak kenal, wa ubhim wa ukhfi, dan disembunyikan namanya. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan, sama ada perawi dalam hadis tersebut lelaki ataupun perempuan, yang mana terdapat dalam matan hadis ataupun perawi tersebut terdapat dalam sanad hadis. Baik, tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita cuba untuk memahami kalam syarih rahimahullahu ta'ala dengan lebih terperinci, agar kita memahami tentang maksud hadis mubham ataupun al-mubhamat minal hadis, ataupun ma'rifatul mubhamat. Ada satu perbahasan dalam ilmu ulumul hadis, iaitu ma'rifatul mubhamat. Mubhamat jamak kepada al-mubham, jamak kepada kalimah al-mubham. Baik, disebut al-mubham ataupun mubhamat, al-mubhamat minal hadis, yakni dari segi jamak. Dari segi bahasa, maka al-mubham ini adalah merupakan isim maf'ul, mubham, daripada perkataan abhama, daripada perkataan abhama, iaitu yang bermaksud akhfa ataupun aghmad. Abham yakni sesuatu yang akhfa, sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang aghmad, sesuatu yang aghmad yakni sesuatu yang sukar untuk nak diketahui. Jadi mubham adalah isim maf'ul, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang sukar untuk nak diketahui. Siapakah dia perawi itu dalam konteks perbahasan ilmu hadis lah. Dari segi bahasa adalah mubham, sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang disamarkan, sesuatu yang sukar untuk nak diketahui, sesuatu yang
muskil, yang sukar untuk diketahui. Baik. Jadi kata syarih rahimahullahu taala, maka wa mubhamun minal hadis yang kita nak bincangkan sekarang ialah nau' hadis al-mubham. Nau' hadis mubham ini yang mana ta'rifnya hadduhu, yakni ta'rif di sisi ulama muhaddisin, ta'rif mustalah atau ta'rif istilah. Maka hadduhu yakni ta'rif di sisi istilah muhaddisin, maka kata syarih rahimahullahu taala, maka ta'rifnya ialah ma, dia mengambil lafaz daripada nazim, ma fihi rawin lam yusam. Maka ma di sini yang dihuraikan oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashat rahimahullahu taala ialah ma ai hadis. Ma di sini ialah hadisun, iaitu sesuatu hadis, sesuatu hadis fihi rawin, terdapat pada hadis ini rawin, yakni perawi. Rawin, perawi, seorang perawi lam yusam, yang tidak dinamakan. Siapakah perawi tersebut? Iaitu kata syarih rahimahullahu taala, iaitu yuzkaru bismi, yang tidak dinamakan di sini bermaksud yang tidak disebut ataupun tidak dinyatakan siapakah nama perawi dalam hadis tersebut. Bahkan dikatakan oleh syarih rahimahullahu taala, bal ubhima wa ukhfiya, bahkan perawi itu ataupun namanya itu diibhamkan, disembunyikan ataupun disamarkan, ataupun sukar untuk nak mengetahui siapakah perawi tersebut. Sawa'un kana rajulan aw imra'atan, sama ada perawi yang diibhamkan, yang disamarkan, yang disembunyikan namanya itu adalah di kalangan perawi, di kalangan lelaki ataupun perempuan, sama ada berlaku ibham pada nama perawi itu pada matan hadis. Ini lafaz hadis, telah kita bincang panjang tentang ta'rif matan dan juga sanad ini. Matan yakni alfazul hadis. Matan itu ialah lafaz hadis tersebut. Sama ada nama perawi itu yang diibhamkan itu lelaki atau perempuan berada dalam matan hadis, awil isnad, ataupun nama perawi yang diibhamkan itu, yang disembunyikan, yang disamarkan itu terdapat dalam sanad hadis. Sanad telah kita bincangkan sebelum ini, ta'rif sanad ataupun ta'rif isnad menurut penggunaan min haitsu isti'mal muhaddithin, maka sanad dan isnad maka digunakan dengan makna yang sama, bimakna wahid. Kalau sanad iaitu at-tariq al-musil lil matni, jalan yang dapat sampai kepada matan, yang bermula daripada awal sanad, iaitu bermula daripada awal min jihati musannif kutubil hadis, bermula daripada guru kepada pengarang kitab hadis, mana guru Imam Bukhari, maka itulah bermulalah sanad hadis tersebut sehinggalah sampai kepada sahabat Nabi dan sehinggalah sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ataupun al-isnad itu ialah hikayatun an tariqil matni, suatu penghikayatan. Haddatsana fulanun qala akhbarana fulan, telah mentahdiskan kepada kami si fulan dan telah mengkhabarkan kepada kami si fulan. Maka dipanggil hikayatun an tariqil matni, suatu penghikayatan, suatu pengkhabaran untuk sampai kepada matan. Maka dia akan melalui jalan sanad ataupun jalan isnad itu, yang mana dari sudut penggunaan kata para ulama, sanad dan isnad makna yang sama. Jadi perawi itu berada pada matan lafaz hadis. Ini rawi yang mubham itu terdapat pada matan hadis ataupun terdapat pada isnad, pada sanad hadis. Nanti kita akan tengok pada contoh nanti untuk lebih jelas maksud hadis al-mubham ini. Jadi itu ta'rif hadis mubham yang dinyatakan oleh syarih rahimahullahu ta'ala. Untuk kita faham, itulah hadis mubham, hadis yang terdapat padanya perawi yang tidak dinamakan, yakni yang tidak disebut akan namanya, bahkan disembunyikan, bahkan disamarkan, sama ada di kalangan perawi itu di kalangan lelaki atau perempuan,
yang terdapat pada matan ataupun sanad hadis. Kemudian kata Asy-Syarih Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad rahimahullahu taala membuat ta'liq pada lafaz fihi rawin lam yusam. Hadithun, ini hadis mubham ila hadis fihi rawin lam yusam. Jadi kalau yang ada kitab, dia rujuk kitab, dia adanya ta'liq oleh Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad rahimahullahu taala, membuat ta'liq di situ, kata beliau bihi yufarraqu bainahu wa bainal majhul. Dengan itu, bihi, dengan sebabkan inilah dia sebut lam yusam, adanya perawi yang tidak dinamakan. Maka beliau meletakkan ta'rif ini supaya dapat membezakan dengan ta'rif yang lain. Kita telah bincang dalam perbahasan sebelum ini bahawa ta'rif yang terbaik adalah ta'rif yang bersifat jami' dan mani'. Ta'rif yang mencakupi akan maknanya dan juga boleh menghalang makna lain masuk ke dalam ta'rif tersebut. Jadi syarih menyatakan bahawa nazim meletakkan kalimah ma fihi rawin lam yusam, yakni Imam Baiquni meletakkan begitu, maka lam yusam ini, maka ini membezakan bihi yufarraqu bainahu wa bainal majhul. Dengan letakkan adanya perawi yang tidak dinamakan, maka ini membezakan ta'rif hadis mubham dengan hadis al-majhul. Sebab hadis majhul, kata syarih rahimahullahu ta'ala, kerana fa'innal majhula yuradu bihi man summiya walam yu'raf hadithuhu illa min wijhatin rawin wahidin. Kita juga telah sebut tentang ta'rif hadis majhul pada perbahasan hadis sahih dan juga hasan. Kalau tak silap saya lah. Dan juga hadis dhaif, minta maaf. Lepas hadis dhaif, boleh rujuk tentang perbahasan tentang majhul ini. Jadi itu hadis majhul ini disebutkan oleh syarih rahimahullahu ta'ala ialah hadis yang mansumiyah, hadis yang mana dinamakan. Sumia, dinamakan, itu adanya perawi yang dinamakan dalam sanad hadis tersebut, tetapi walam yu'raf hadithuhu illa min wijhatin rawin wahidin, tetapi perawi ini tidaklah diketahui hadisnya, tidaklah diketahui pengambilan pengriwayatan hadis perawi ini, perawi yang majhul ini yang dinamakan dalam sanad hadis tersebut, melainkan perawi ini hanya ada satu riwayat saja daripada beliau. Jadi dia hanya ada satu riwayat saja. Diketahui dia ini riwayat hadis yang mengambil riwayat daripada seorang saja. Maka ini dipanggil majhul. Namanya disebut tetapi tak diketahui pengriwayatannya, melainkan seorang rawi saja yang mengambil riwayat daripada dia. Maka ini dipanggil majhul ain. Yang dipanggil majhul ain. Berbeza dengan hadis mubham. Hadis mubham, maka langsung tidak disebutkan namanya. Namanya tak tahu. Disebut secara umum. An rajulin, an imra'atin, daripada seorang perempuan, daripada seorang lelaki, anir rajul, daripada seorang lelaki, daripada imra'ah, daripada seorang perempuan, an ibnu fulan, daripada anak si fulan. Maka tak diketahui siapakah nama perawi tersebut. Tapi majhul disebut namanya, tetapi nama perawi ini hanya diketahui diambil riwayatnya oleh seorang perawi saja. Dipanggil majhul ain. Jadi kata syarih rahimahullahu ta'ala, wa tazulul jahalata bi riwayati ithnaini anhu fa akthar. Kata Syekh Hasan Al-Mashyad rahimahullahu ta'ala dalam ta'liq kepada ta'rif hadis mubham ini, maka dijelaskan tentang hilangnya jahalah ini. Untuk menghilangkan jahalatul ain ataupun hadis majhul ain ini, maka dia boleh dihilangkan dengan riwayat itsnaini anhu fa akthar. Boleh dihilangkan dengan mana perawi ini diriwayatkan daripadanya, perawi ini diambil riwayat daripadanya oleh dua orang perawi lain ataupun lebih, maka terangkat jahalatul ain ataupun majhul ain perawi ini
menjadi majhul hal ataupun hadis mastur ataupun disebut sebagai mastur, perawi yang mastur. Jadi itu untuk menunjukkan bahawa hadis mubham dan juga hadis majhul adalah dua yang berbeza. Bahkan Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala wafat tahun 852 Hijrah dan menyebut dalam kitab Nuzhatun Nazar juga berkenaan dengan perbezaan antara hadis mubham dan juga hadis majhul ataupun majhul ain dan juga majhul al-hal ataupun mastur tadi. Baik, nanti kita akan sentuhkan lebih detail lagi pada faedah berkenaan dengan hadis majhul ataupun jahalatul ain dan juga majhul hal ini nanti insya-Allah selepas kita selesai membahaskan tentang hadis mubham ini. Jadi biar kita faham dulu hadis mubham, nanti kita akan huraikan pula tentang hadis majhul beserta dengan mungkin contoh-contohnya untuk kita lebih faham tentang perbahasan tentang ma'rifatul majahil, tentang pengetahuan ilmu tentang mengenali akan perawi-perawi yang majhul ini di sisi para muhaddithin. Baik. Okay, jadi ta'rif hadis mubham tadi yang disebutkan oleh syarah tadi, maka itulah ta'rif untuk lebih kita faham. Bahkan juga kata Syekh Abdullah Sirajuddin, Syekh Abdullah Sirajuddin menyebutkan dalam kitab Syarah Manzumah Baiquniyah beliau menyebutkan dengan satu ta'rif yang juga mudah untuk kita faham. Disebut hadis mubham ini, apa dia hadis mubham? Disebut al-hadithul ladzi yujadu fi sanadihi aw matnihi rajulun aw imra'atun lam yusammaya bal ubbira anhuma bilafzin amin. Jadi hadis mubham ialah hadis yang mana yujad, al-hadithul ladzi yujad, hadis yang terdapat padanya fi sanadihi, terdapat pada sanadnya atau matannya, rajulun aw imra'atun, seorang lelaki ataupun seorang perempuan, lam yusammaya, yang kedua-duanya tidak dinamakan, tidak disebut namanya siapa, bal ubbira anhuma, tetap bahkan ditakbirkan kedua-dua perawi itu dengan lafaz yang umum, an rajulin, an imra'atin, an am, daripada seorang pakcik, daripada seorang ibnu fulan, daripada zauj fulan, suami si fulan, daripada isteri si fulan, daripada pakcik si fulan, maka disebut secara lafaz umum sahaja, maka ia menjadi hadis yang mubham kerana terdapat rawi yang dalam sanadnya atau matannya ada disebut perawi yang disebut dengan lafaz umum sahaja, rajulun ataupun imra'ah ataupun contoh-contoh yang tadi yang saya sebutkan. Jadi hadirin hadirat muslimin muslimat, maka difahamilah daripada ta'rif istilah muhaddithin berkaitan dengan hadis mubham ini, maka hadis mubham ini ataupun al-mubhamat minal hadis ini, al-mubhamat minal ahadith, maka di sini terdapat dua kategori bagi hadis mubham. Maka hadis mubham terdapat dua aqsam lah, ada dua qismain, terdapat dua qisim, iaitu qisim yang pertama ialah mubham yang berlaku pada sanad, yang kedua berlaku kepada matan. Jadi dengan takrif tadi kita dapat secara langsung fahami bahawa hadis mubham ini terbahagi kepada dua kategori ataupun dua jenis nau'an, iaitu nau' yang pertama ataupun qisim yang pertama ialah an yakunal ibhamu fi sanadil hadis. Ini disebutkan oleh para ulama lah. Juga kata Syekh Abdullah Sirajuddin dalam Syarah Manzumah Baiquniyah juga benda yang sama, dan bahkan para ulama yang membahaskan tentang mubhamat ini memang menyebut hadis itu, hadis mubham ada dua kategori, iaitu berlaku pada sanad, an yakunal ibhamu fi sanadil hadis, berlaku ibham pada sanad hadis, yang mana dengan bagaimana, wadzalika bi an yakuna ba'du ruwatihi ghaira musamma wa innama dzukira bilafzin am, iaitu dengan cara sebahagian perawi-perawinya itu tidak dinamakan, sebaliknya disebut dengan lafaz yang umum lah. Nanti kita akan pergi contoh-contoh untuk kita lihat, untuk lebih kita faham.
Dan juga disebutkan oleh syarah, contoh nanti, contoh hadis mubham pada sanad hadis. Dan juga nanti ada nauk yang kedua, ayyakunal ibhamu fi matnil hadis. Tadi yang pertama, kisim mubham yang pertama ataupun nauk yang pertama ialah nauk ibham ataupun mubham pada sanad hadis. Yang kedua ini ialah ibham pada matan hadis. Ibham pada matan hadis. Ayyakunal ibhamu fi matnil hadis. Sebagai contohnya, wadzalika bi ayyaqula as-sahabiyyu faman dunahu, iaitu sebagai contoh berkatanya sahabat, seorang sahabat Nabi, sebagai contohnya, inna rajulan sa'ala an-nabiyya, sesungguhnya seorang lelaki telah bertanya kepada Nabi. Kan jadi mubaham di situ, siapakah lelaki itu yang bertanya Nabi? Bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tak diketahui, disebut rajulan sahaja. Maka di situlah berlakunya ibham ataupun mubaham pada matan hadis tersebut. Contoh tadi, inna rajulan sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan juga ada para ulama dalam mentaksimkan aksam hadis mubaham ini, ada yang membahagikan mengikut lafaz ataupun kalimah yang digunakan oleh perawi untuk ibhamkan perawi tersebut. Antaranya ialah Al-Imam Ibn Salah. Beliau membahagikan taksim al-ibham ini kepada 4 kisim, 4 aksam. Iaitu yang pertamanya ialah kisim yang mana disebut akan perawi dengan diibhamkan dengan menggunakan lafaz rajulun ataupun imra'ah, imra'atun. Rajulun lelaki ataupun imra'atun perempuan. Yang ni yang banyaknya diibhamkan oleh perawi-perawi lah dalam hadis mubham ini. Maka diibhamkan dengan menggunakan lafaz rajulun ataupun imra'atun. Yang kedua, taksim oleh Imam Ibn Salah ialah mengibhamkan dengan menggunakan lafaz ibnu ataupun ibnatu fulanin, anak kepada si fulan, anak lelaki kepada si fulan, ibnu fulan, ataupun ibnatu fulanin, anak perempuan kepada si fulan, ataupun menggunakan lafaz ibnul fulani, kan, anak kepada si fulan kan, ibnul fulani. Itu yang kedua. Yang ketiga, taksim yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Salah ialah menggunakan lafaz ammu fulan, pakcik kepada si fulan, au ammatuhu, ibu saudara, tadi bapa saudara, ammu fulan, bapa saudara kepada si fulan, ataupun ammatuhu, bapa saudara kepada, ibu saudara kepada si fulan. Iaitu bapa saudara sebelah bapa lah. Bapa saudara sebelah bapa si fulan. Ibu saudara sebelah bapa si fulan. Baik. Yang seterusnya ialah yang keempat, kisim yang keempat ialah menggunakan lafaz zauju fulanah. Suami, isteri, zauju fulanah. Pasangan kepada si fulanah. Yakni suamilah. Au zaujatu fulanin, ini isteri kepada si fulan. Tadi zauju fulanin, zauju fulanatin, iaitu suami kepada si fulanah, ataupun zaujatu fulanin, ataupun isteri kepada si fulan. Makanya digunakan juga oleh perawi yang mengibhamkan perawi dalam sanad hadis ataupun dalam matan. Baik. Jadi sebab itulah di sana adanya ilmu yang dipanggil sebagai ma'rifatul mubhamat yang saya sebutkan tadi. Disebut hadis al-mubham. Di sana adanya ilmu disebut sebagai ma'rifatul mubhamat. Ilmu mengetahui tentang pengriwayatan yang mubham ini. Pengriwayatan yang diibhamkan, yang disembunyikan, yang disamar akan perawi-perawi yang terdapat dalam sanad ataupun matan. Sebab itulah juga diistilahkan, ditakrifkan ilmu ma'rifatul mubhamat ini sebagai ilmu ma'rifatu ismin
man ughfila dhikrusmihi fil hadithi minar rijali wan nisa. Itu ilmu ma'rifatul mubhamat ini ialah suatu ilmu ma'rifah. Ilmu untuk mengetahui akan nama ismin, nama man ughfila, nama siapa yang ughfil, yang diabaikan, yang tidak disebut. Man ughfila dhikru, yang dilupakan, diabaikan sebutan namanya dalam hadis daripada kalangan lelaki ataupun perempuan. Ini dipanggil al-mubhamat, ma'rifatul mubhamat. Baik. Jadi sebab itulah dalam perbahasan ma'rifatul mubhamat ini, maka para ulama ada mengarang kitab-kitab al-mubhamat ataupun kitab ma'rifatul mubhamat. Dipanggil kutubul mubhamat. Jadi antara terdapat banyak kitab-kitab yang menulis tentang ma'rifatul mubhamat ini yang secara berasingan, bukan dibahaskan dalam kitab mustalah hadis ataupun ulumul hadis, sebaliknya ditulis satu kitab yang khusus tentang pengriwayatan akan hadis-hadis mubhamat ini. Jadi antaranya ialah Syekh Said Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullah ta'ala, dia menyebutkan dalam kitab beliau senaraikan ada 13 kitab para ulama yang mengarang khusus tentang al-mubhamat ataupun ma'rifatul mubhamat, mengetahui tentang pengriwayatan hadis-hadis mubham ini. Jadi boleh rujuk dalam kitab beliau, dalam kitab Mu'jam Mustalahat Al-Hadithiyah. Beliau ada nyatakan tentang penulisan kitab para ulama tentang ma'rifatul mubhamat ini. Namun saya akan sebutkan beberapa contoh yang kitab yang terpenting dalam hadis mubhamat ini, iaitu antaranya ialah kitab yang pertama sekali yang ditulis oleh para ulama tentang perbahasan al-mubhamat ini, dalam pengriwayatan hadis mubhamat ini, ialah dikarang oleh Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id Al-Azdi Al-Misri, wafat tahun 409 Hijrah. Beliau mengarang kitab Al-Ghawamid wal Mubhamat. Ini antara kitab yang pertama ditulis berkaitan dengan masalah atau perbahasan ma'rifatul mubhamat, mengetahui tentang pengriwayatan hadis mubham ini. Yang mana Abdul Ghani, Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id Al-Azdi Al-Misri rahimahullahu ta'ala merupakan salah seorang ruwatul hadis. Beliau antara salah seorang perawi hadis. Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id ini, yang mana beliau juga ada mengarang kitab Al-Mu'talif wal Mukhtalif. Al-Mu'talif wal Mukhtalif. Dan beliau, antara guru beliau ialah Al-Imam Daraqutni. Al-Imam Daraqutni, wafat tahun 385 Hijrah. Sahib Sunan. Beliau ada mengarang kitab Sunan Daraqutni. Itu antara guru beliau. Seorang muqri, Daraqutni seorang muqri, muhaddith, al-lughawi, al-adib, yang mengarang kitab Sunan Daraqutni. Baik. Dan antara anak murid Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id ini ialah Ibnu Abdul Bar. Wafat tahun 463 Hijrah. Seorang imam faqih dalam mazhab Maliki, seorang muhaddith dan juga muarrikh daripada Andalus. Beliau mengarang kitab yang banyak. Antara yang masyhurnya ialah kitab At-Tamhid lima fil Muwatta minal ma'ani wal asanid. Mengarang, iaitu kitab yang mensyarahkan kitab Muwatta Imam Malik. Itu kitab At-Tamhid karangan Imam Ibnu Abdul Bar. Dan juga kitab beliau Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab, iaitu yang menulis tentang ma'rifatul sahabah lah, mengenali akan sahabat-sahabat Nabi. Jadi itu guru anak murid kepada Abdul Ghani bin Sa'id tadi. Jadi ini kitab pertama yang menulis tentang mubhamat, iaitu Al-Ghawamid wal Mubhamat, yang dikarang oleh Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id. Kemudian kata para ulama, selepas kitab yang dikarang oleh Al-Hafiz Abdul Ghani bin Sa'id ini,
Maka datang pula Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi, yang wafat tahun 463 Hijrah. Beliau mengarang kitab yang namanya ialah Al-Asma' Al-Mubhamah fil Anba' Al-Muhkamah. Al-Muhakkamah. Al-Mubhamah Al-Muhkamah. Al-Asma' Al-Mubhamah fil Anba' Al-Muhkamah. Iaitu nama yang diibhamkan. Nama-nama yang diibhamkanlah dalam pengriwayatan. Kemudian Khatib Al-Baghdadi yang makruf, seorang yang muarrikh dan juga mengarang kitab dalam ilmu riwayah, dalam ilmu dirayah, Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah, Al-Khatib Al-Baghdadi. Baik. Kemudian selepas Khatib Al-Baghdadi, maka datang pula Al-Hafidh Al-Mu'arrikh, seorang imam hafidh mu'arrikh, iaitu Abul Qasim Khalaf bin Abdul Malik, yang dikenali dengan nama sebagai Ibnu Bashkwal. Ibnu Bashkwal. Jadi kalau kita buka kitab Fathul Bari karangan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Al-Hajar, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, kita akan jumpa beliau juga banyak memetik daripada kitab Ibnu Bashkwal ini dalam menerangkan mubhamat yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka Ibnu Bashkwal ini yang namanya ialah Khalaf bin Abdul Malik, namun dikenali dengan nama Ibnu Bashkwal. Beliau wafat tahun 533 Hijrah. Beliau mengarang kitab mubhamat diberi nama sebagai Ghawamid Al-Asma' Al-Mubhamah. Ini antara kitab yang paling besar. Kitab yang besar maksudnya yang banyak dihimpunkan pengriwayatan hadis-hadis yang adanya pengriwayatan mubhamat ini. Namun kata para ulama, kata Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, perbahasan dalam kitab Ghamid Asma' Al-Mubhamah yang dikarang oleh Ibnu Bashkwal ini, maka hadis-hadis yang didatangkan riwayat mubhamat ini tidak disusun dengan baik. Tidak disusun dengan baik. Ini kata Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi. Dalam kitab Tadribur Rawi dinyatakan tentang kitab Ibnu Bashkwal ini. Kemudian datang pula Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Nawawi rahimahullah meringkaskan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ma'ruf, seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, syarih pada kitab Sahih Muslim. Maka beliau wafat tahun 676 Hijrah. Maka beliau datang meringkaskan kitab yang ditulis oleh Khatib Al-Baghdadi dan dibuat tahdzib, dibuat susunan yang baik, terutama pada susunan huruf perawi-perawi dalam khabar tersebut, yang memudahkan untuk kita menjejaki akan asal hadis tersebut. Dan beliau namakan kitab mubhamat beliau dengan nama Al-Isyarat ila Bayanil Asma'il Mubhamat. Al-Isyarat ila Bayanil Asma' Al-Mubhamat. Itu nama kitab Al-Mubhamat yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Baik, ini dinyatakan oleh Imam As-Sakhawi dalam kitab Fathul Mughith. Kalau buka kitab Fathul Mughith, dinyatakan tentang Imam Nawawi meringkaskan kitab Al-Khatib Al-Baghdadi dan disusun dengan susunan yang lebih baik sedikit. Baik. Kemudian selepas itu datang pula Al-Imam Al-Hafidh Abu Zur'ah Waliyuddin Al-Iraqi. Yakni wafat tahun 826. Jadi jangan confuse. Al-Imam Al-Hafidh Abu Zur'ah Waliyuddin Al-Iraqi ini bukan Imam Iraqi, tapi beliau ialah anak kepada Imam Al-Iraqi. Yani Al-Hafidh Ibn Al-Hafidh. Masya Allah. Seorang yang hafidh, anak pula kepada Al-Hafidh. Beliau Abu Zur'ah Waliyuddin Al-Iraqi, disebut sebagai Al-Wali Al-Iraqi ataupun Waliyuddin Al-Iraqi. Itu anak kepada Imam Al-Iraqi. Beliau wafat tahun 826 Hijrah. Ayah beliau wafat tahun 805. Imam Al-Iraqi yang mengarang Alfiyah dalam ilmu mustalah juga. Imam Alfiyah, ada Alfiyah Iraqi. Jadi yang disyarahkan oleh Imam Sakhawi iaitu Fathul Mughith. Baik. Jadi
Waliyuddin Al-Iraqi ni, anak kepada Imam Iraqi ni, beliau mengarang kitab Al-Mustafad min Mubhamatil Matni wal Isnad. Itu nama kitab Al-Mubahamat yang dikarang oleh Waliyuddin Al-Iraqi. Yang mana beliau menghimpunkan kitab Imam Khatib Al-Baghdadi, kitab Ibn Bashkwal, kitab Imam Nawawi, kemudian beliau membuat penambahan yang lain dan menyusun mengikut bab-bab. Kitab Abwab Kitabul Iman. Jadi mudah untuk kita nak melihat dan mencari dan merujuk akan pengriwayatan yang adanya mubahamat ini. Jadi kitab ini disebut oleh para ulama sebagai antara kitab yang ahsan ma sunnifa fi hadzal naw', antara kitab yang terbaik yang ditulis dalam perbahasan ma'rifatul mubahamat ini. Selain itu juga ada kitab-kitab syuruh Al-Bukhari. Kitab-kitab syuruh Imam Bukhari ini juga menghuraikan tentang pengriwayatan mubahamat dalam kitab Sahih Imam Bukhari. Jadi sebab itulah adanya para ulama seperti Ibnu Battal, Imam Al-Karmani, Ibnu Mulaqqin, Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Aini, Badruddin Al-Aini, Imam Al-Qastallani dan seumpama dengan mereka yang menghuraikan tentang pengriwayatan mubahamat dalam kitab syuruh mereka. Dan selain itu juga adanya kitab, selepas itu datangnya minta maaf, bukan selepas itu, ada juga kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bulqini, yakni Jalaluddin Al-Bulqini. Satu lagi ada nama Imam Sirajuddin Al-Bulqini, itu ayah beliau. Ini Jalaluddin Al-Bulqini ibni Sirajuddin Al-Bulqini. Jadi anak imam kepada anak imam juga. Sama seperti Imam Waliyuddin Al-Hafidh Waliyuddin Al-Iraqi, anak kepada Imam Al-Hafidh Al-Iraqi. Beliau mengarang kitab Al-Ifham lima fil Bukhari minal Ibham, yang mana beliau juga mengambil istifadah daripada kitab-kitab para ulama sebelumnya dan juga daripada syuruh-syuruh Al-Bukhari, sebab beliau fokus kepada ibham yang terdapat dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Itu ialah contoh-contoh perbahasan kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang perbahasan ma'rifatul mubahamat. Bahkan kata Syekh Sayyid Abdul Majid Al-Ghawri hafizahullahu ta'ala, beliau senaraikan ada 13. Mana banyak lagi kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, termasuklah antaranya Al-Hafiz Ibn Hajar, di samping beliau nyatakan dalam Fathul Bari itu dan juga dalam Hadiyus Sari beliau datangkan satu bab berkaitan dengan mubahamat ini, maka beliau juga disebut antara ulama yang mengarang khusus dalam perbahasan al-mubahamat ini. Adanya kitab mubahamat dalam Sahih Al-Bukhari secara khusus, yang namanya lebih sama, hampir sama dengan nama kitab karangan Jalaluddin Al-Bulqini yang sebutkan tadi, Al-Ifham lima fil Bukhari min al-Ibham. Kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar ialah Al-Ifham bima waqa'a fil Bukhari min al-Ibham. Lebih kurang sama dengan tajuk kitab yang dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Bulqini Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka demikianlah para ulama kita, masya-Allah, berkhidmat dengan kitab-kitab, berkhidmat dengan sunnah Nabi dengan menjelaskan cabang-cabang perbahasan ilmu ulumul hadis untuk lebih memudahkan kita generasi umat terkemudian untuk mengetahui tentang perbahasan-perbahasan hadis-hadis mubham ini. Dikeluarkan pula penulisan yang baru. Bukan hanya dibincangkan dalam ilmu mustalah tentang hadis mubham ini, sebaliknya dibuat pula satu buku yang khusus, musannafat yang khusus untuk menjelaskan pengriwayatan yang berkaitan dengan mubhamat yang terdapat dalam hadis dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian jasa besar para ulama kita yang berkhidmat dengan ilmu ulumul hadis ini. Baik, seterusnya kata syarih rahimahullahu ta'ala. Kata syarih rahimahullahu ta'ala, mithaluhu fil matni hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ghusliha fil haid. قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها. الحديث.
kata syarih rahimahullahu ta'ala, contoh, ini kata beliau untuk lebih jelas, kita nampak tasawur, mendapat gambaran apakah contoh hadis mubaham ini. Maka kita sebutkan tadi hadis mubaham terbahagi kepada dua, mubaham pada sanad dan mubaham pada matan. Berlakunya perawi yang disamarkan, disembunyikan namanya pada sanad ataupun disembunyikan namanya pada matan hadis. Maka syarih mendatangkan contoh yang pertama, contoh nauk yang pertama ataupun qism yang pertama iaitu mithaluhu mithal al-mubaham fil matni. Apakah contoh misal hadis mubaham yang terdapat pada matan hadis? Beliau mendatangkan hadis yang mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibu kepada sekalian orang mukmin dan juga isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa annam ra'atan bahawasanya seorang perempuan. Ini disebutkan dalam matan. Sebab sanad tadi Aisyah radhiyallahu anha telah berkata annam ra'atan, bahawasanya seorang perempuan sa'alatin Nabi, telah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ghusliha fil haid, pada basuhan ataupun mandian bagi perempuan yang datang haid. Mana dia dah berhenti haid, maka dia nak mandi macam mana? Ditanya soalan kepada baginda Nabi. Qal khudhi firsatan min miskin fatatahari biha. Maka Nabi kata, khudhi, ambillah firsah, ambillah satu cubis, satu potong daripada kain, lalu diletakkan miskin, diletakkan wangian, lalu bersucilah dengannya, bersihkanlah dengannya menggunakan cebisan potongan kain yang diletakkan wangian tadi bagi menghilangkan bauan. Ini hadis ini terdapat dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Hadis yang dinyatakan oleh syarih ini terdapat riwayatnya dalam Sahih Imam Al-Bukhari pada hadis yang ke-314 dan Imam Muslim pada hadis yang ke-3322. Mari kita tengok, saya cuba kongsikan dalam kitab Sahih Imam Bukhari ini. Sebentar. Baik. Okey, boleh nampak baik, boleh nampak ke hadisnya? Hadis pada bab ini menggunakan nuskhah Al-Maknas Al-Islami. Nuskhah yang digunakan yang saya dan Al-Fadhil Ustaz Harun Nizam yang kami gunakan untuk membaca kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari yang alhamdulillah telah pun dikhatamkan baru-baru ini pada hari Rabu lepas, ataupun hari Khamis lah di Malaysia, hari Khamis, di Mesir hari Rabu, bersama dengan Fadilatul Syekh Dr. Yusri Rushdi As-Said Jab Al-Hasani hafizallahu ta'ala, yang mana telah kita khatamkan pada hari Rabu lepas setelah 121 majlis. Maka majlis yang ke-101 dikhatamkan bersama-sama dengan beliau. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berkati dan mengurniakan keberkatan kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah perkenankan doa agar Allah SWT mengangkat wabak COVID-19 ini daripada bumi Malaysia dan bumi seluruh dunia insya-Allah dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Sahih Bukhari cetakan Maknas ini pada muka surat 65 pada bab yang ke-14 pada hadis yang ke-315, dalam cetakan Maknas di hadis yang ke-315. Okey, nampak Okey, alhamdulillah. Terima kasih kepada yang beri respon dalam Facebook ini. Terima kasih kepada Muhaji Singh, Mata Kaji, Kiara dan juga yang lain yang nampak lah. Okey, nampak alhamdulillah. Iaitu bab dalkil mar'ati nafsaha idza tatahharat minal mahidi wa kaifa taghtasilu wa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatattabi'u biha atharad dam. Ini dipanggil terjemah bab. Ini dipanggil terjemah bab yang ditulis sendiri oleh Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan tentang kefaqihan, faqihnya Imam Al-Bukhari dalam memahami naus hadis ini. Imam Bukhari antara ulama yang faqih.
Bahkan juga ada sebagian para ulama mengatakan beliau antara juga mujtahid, sampai ke darjat mujtahid. Sebab itu beliau tidak taklid kepada mazhab sama ada Imam Syafi'i ataupun mazhab Abu Hanifah. Beliau ada ijtihad beliau sendiri. Dan memang beliau sampai ke tahap mujtahid. Namun sayangnya mazhab beliau tidak disambung oleh anak murid beliau. Maka sebab itulah mazhab beliau tidak kekal sampai ke hari inilah. Maka yang kekal hanyalah 4 mazhab yang muktabar, iaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan juga mazhab Hambali. Jadi 4 ni yang masih tinggal, masih berkekalan sampai ke hari ini. Lepas tu mazhab Imam Bukhari antara yang sudah tidak disambung ataupun tidak dikhidmatkan oleh anak murid beliau. Jadi beliau lebih dikenali sebagai ulama yang membukukan hadis-hadis Nabi SAW. Namun untuk mengkaji fiqahnya boleh dilihat pada terjemah bab yang terdapat pada Sahih Imam Al-Bukhari ini. Dan ada kalanya pendapat beliau cenderung kepada mazhab Syafi'i dan ada pendapat setengah beliau cenderung kepada mazhab Hanafi. Jadi ada juga pandangan beliau begitulah. Jadi dalam bab di sini dia menyatakan bab dalkil mar'ah nafsaha idza tatahharat min al-mahid wa kaifa taghtasilu wa ta'khudhu firsatan mumassakatan fatattabi'u biha athar ad-dam. Bab tentang seorang perempuan dalk. Ini menggosok sendiri untuk bersuci daripada haid, dan bagaimana seorang wanita yang haid itu untuk taghtasil, untuk dia mandi, dan wa ta'khudhu firsatan, mengambil satu firsah, satu cebisan kain, mumassakatan, yakni yang diletakkan wangi-wangian, letakkan misk, lalu fatatabi'u, maka dia ikuti, lalukan kain yang diletakkan wangian itu pada tempat yang adanya kesan-kesan darah bagi menghilangkan bau. Jadi kata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, qal haddathana Yahya qal haddathana Ibnu Uyainah an Mansur ibni Safiyah. Mansur anak kepada Safiyah. Ini ada nama rawi namanya Safiyah. Safiyah binti Syaibah. Maka Mansur ini dikenali dengan Mansur ibni Safiyah. Lebih dikenali namanya berbanding dengan nama ibunya, lebih dikenali daripada nama bapanya. Mansur, ayahnya Abdul Rahman, Mansur ibni Safiyah. Safiyah ni adalah ibunya. Beliau lebih dikenali dengan nama beliau anak kepada ibunya lah, berbanding dengan nama bapa yang letakkan di sini. An ummihi, daripada ibunya, yakni Safiyah binti Syaibah, an Aisyah radhiyallahu anha annamra'atan, bahwasanya seorang perempuan. Kita sebutkan tadi kan dalam takrif tadi, disebutkan rajulin. An rajulin ataupun animra'atin. Hadis yang terdapat perawi yang tidak dinamakan namanya, yang tak disebutkan namanya, sama ada lelaki atau perempuan. Di sini ialah perempuan. Aisyah menyebut annamra'atan, bahwasanya seorang perempuan sa'alatin Nabi, telah bertanya akan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusliha, macam mana nak mandi daripada haid. Kalau terjemah sini ghusliha, yakni tentang basuhan, tapi ini bukanlah basuhan yang biasa, yakni macam mana nak bersuci daripada haid. Sebab kata para ulama yang menguraikan di sini, maka soalan yang ditanya ini ialah selain daripada mandi yang biasa. Kerana mandi biasa sudah pun diketahui oleh wanita-wanita di kalangan sahabat, ini sahabiah Nabi. Maka lagi ditanya tentang macam mana nak bersuci yang lebih baik daripada sekadar mandi yang basuhan biasa. Lalu fa'amaraha, lalu diperintahkan kepadanya tentang kaifa taghtasil, macam mana nak mandi, dengan cara yang lebih sempurna, yang lebih baik. Lalu kata baginda Nabi, qal khudhi firsatan, ambillah firsah, ambillah satu cebis, satu potong daripada kain, sama ada kain sufin, kain suf ataupun qutnin, daripada kain cotton, kain kapas. Min miskin, ada riwayat menyebut min maskin, ada riwayat ada menyebut maskin, namun di sini sebutkan miskin. Maka nyatakan bahawa cebisan kain itu diletakkan wangi-wangian, fatatahhari biha, maka bersucilah dengannya.
yakni Nabi sebut bersucilah dengannya. Nabi menggunakan lafaz kinayah, tatahhari biha. Nabi menggunakan lafaz kinayah di sini, tak sebut secara terang. Fatatahhari, maka bersucilah dengannya, bersihkanlah dengannya. Qalat kaifa atatahhar. Lalu bertanya lagi sahabat tadi, imra'atan tadi yang tak ditahu siapa namanya. Aisyah yang kata imra'ah saja, perempuan saja. Qalat kaifa atatahhar, macam mana aku nak bersuci? Kaifa atatahhar, macam mana aku nak bersuci, nak membersihkan? Qal tatahhari biha, bersucilah dengannya. Nabi juga menggunakan lafaz kinayah. Nabi tak terang secara detail. Qalat kaifa, bertanya lagi pula imra'ah tadi kepada baginda Nabi, bagaimana Rasulullah? Qal subhanallah, Nabi mengucapkan tasbih. Dalam riwayat lain mengatakan Nabi seolah berpaling daripada yang bertanya tadi kerana malu untuk menjawab selebih detail. Nabi lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, fajtabadtuha ilayya, lalu aku menarik, kata Aisyah, aku menarik akan perempuan tadi dekat dengan aku. Faqultu, aku berkata kepada perempuan tadi, tatabba'i biha athrad dam, maka gunakanlah kain tadi, firsah tadi yang diletakkan miski tadi, lalukanlah ia pada tempat yang terkena kesan-kesan darah haid tadi. Jadi itu penjelasan Aisyah kepada perempuan tadi. Baik. Jadi di sini kita nampak berlakunya majhul pula, minta maaf, ma'ziratan. Terdapatnya mubaham, tersasul, minta maaf. Terdapatnya mubaham tadi pada matan, imra'atan tadi. Imra'atan an Aisyata anna imra'atan. Imra'atan ini berlaku pada matan, bukan pada sanad, pada matan. Jadi berlaku pada matan hadis. Ini contoh hadis al-mubaham pada matan hadis. Baik, jadi siapakah mar'ah dalam matan hadis itu? Kata syarih rahimahullahu ta'ala, wasmu hadhil mar'ah asma'u bintu syakalin. Wasmu hadhil mar'ah asma'u bintu syakalin ala sahih. Kata syarih, maka nama perempuan yang terdapat dalam matan tadi ialah Asma'u bintu Syakalin ala sahih. Namanya ialah Asma' bintu Syakal ataupun Syakalin. Ada juga menyebut Syakl dengan sukun, tapi yang masyhur ialah bintu Syakalin. Dan ini adalah ala sahih, adalah menurut pendapat yang paling sahih yang disebutkan oleh para ulama hadis yang membahaskan mubahamat ini. Sebab itulah ulama khilaf tentang nama imra'ah tadi, siapakah perempuan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi. Ada ulama yang mengatakan perempuan tadi ialah ibnatu Yazid bin Sakan, anak perempuan kepada Yazid bin As-Sakan Al-Ansariyah. Ada yang mengatakan riwayat tersebut. Ini disebut oleh Khatib Al-Baghdadi kalau tak silap saya dalam kitab Mubahamat beliau. Namun berkata Ibnu Bashkwal, kata Imam Al-Hafiz Al-Mu'arrikh Khalaf itu ataupun Ibnu Bashkwal, nama beliau dikenali sebagai Ibnu Bashkwal, bal hiya asma'u bintu Syakal. Bahkan yang sebetulnya ialah Asma' bintu Syakal. Dan berkata Al-Hafiz Al-Iraqi, wa huwa as-shawab. Ini disebutkan oleh Syekh Badruddin Al-Hasani dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah dalam mensyarahkan Manzumah Baiquniyah ini. Kenapa Asma' bintu Syakal ini yang paling betul, paling tepat? Kerana li thubutihi fi Muslimin min hadis Abil Ahwas an Ibni Muhajir, iaitu telah sabit dalam riwayat Imam Muslim daripada hadis Abil Ahwas yang menyebutkan bahawa Asma' binti Syakal, Asma' bintu Syakal. Dan berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam mensyarahkan, hadis riwayat Imam Muslim ini, mengatakan ihtimal, berlakunya kebarangkalian untuk berlakunya kisah tadi yang diriwayatkan oleh Aisyah tadi, kisah perempuan bertanya Nabi tentang mandian
untuk daripada haid tadi, mandi untuk selepas haid, maka berlaku tadi kisah tadi jarrat lil mar'atain, berlaku kepada dua orang perempuan dalam suatu majlis. Mungkin orang pertama bertanya yang namanya Asma bintu Syakal, yang kedua pula adalah Ibnatu Yazid bin As-Sakan, dalam satu majlis yang sama, au majlisai, ataupun dua majlis yang berbeza. Sebab kita tahu bahawa baginda Nabi memperuntukkan suatu hari yang khusus untuk mengajar para sahabat ataupun sahabiah di kalangan wanita-wanita di zaman Nabi SAW. Maka mungkin dalam majlis itu datang dua orang yang bertanya, atau dalam satu majlis yang sama, ataupun dua orang yang bertanya dalam majlis yang berbeza. Mungkin hari ini datang seorang yang bernama Asma bintu Syakal. Nanti kemudian pula datang lagi pula seorang wanita lain yang disebut sebagai Ibnatu Yazid bin Sakan pula yang bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Namun yang sahih disebutkan oleh syarih tadi ialah Asma bintu Syakal. Jadi itulah dan kenapa boleh diketahui nama imra'ah tadi, sebab adanya pengriwayatan lain yang menjelaskan siapakah imra'ah tadi. Ada jalan lain yang menerangkan, maka dia akan mengangkat mubaham ataupun ibaham yang terdapat dalam matan hadis tadi. Sebab dalam riwayat Bukhari tak dinyatakan, dalam riwayat Muslim dinyatakan sedemikian. Dalam riwayat Abil Ahwas, dalam riwayat hadis Abil Ahwas tadi menerangkan perempuan tadi ialah Asma bintu Syakal. Baik. Seterusnya kata syarih rahimahullahu ta'ala, wal firsatu bi kasril fa qit'atun min sufin wa nahwihi. Maksud firsah dalam hadis tadi, khudhi firsatan, ambillah firsah. Firsah dibaca dengan kasril fa. Ini dia punya dhabit. Syarih cuba mendhabitkan untuk bagi tahu pada kita firsah itu dibaca dengan kasril fa, bukannya huruf qaf, qirsah, tapi dibaca dengan firsah. Iaitu firsah ini ialah qit'atun min sufin wa nahwihi, iaitu satu cebisan, satu potong kain daripada suf, kain yang agak kasar seperti kain yang dibuat daripada macam guni, dipanggil kain suf, ataupun seumpama dengannya sama ada kain potongan secebis sepotong daripada kain kutnin, kain cotton, kain kapas, ataupun sepotong daripada kulit yang ada padanya suf, kapas pun boleh. Ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fathul Bari yang mensyarahkan hadis ini. Jadi firsah itu boleh jadi qit'ah daripada suf, ataupun daripada qutni, ataupun jildah yang adanya suf padanya, pada jildah pada kulit tadi. Namun ada juga riwayat daripada Abu Dawud menyebutkan riwayat qars, firsah dengan disebut sebagai qarsah. Qarsah dibariskan huruf baris atas pada huruf qaf tadi, qarsah. Yang ini sesuatu yang sedikit, qarsah. Ini disebut dalam masalah sebagai qarsah. Dan juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar juga berkata Ibnu Qutaibah, iaitu qardah. Iaitu qardah di sini ialah al-qat'u, secebis, sepotong. Jadi syarih menyatakan di sini ialah firsah. Barangkali inilah riwayat yang paling tepat dalam meriwayatkan hadis tentang Nabi suruh khudhi firsatan tadi. Ambillah secebis, maka disebut sebagai firsah. Maka barangkali syarih meletakkan di sini untuk menyatakan inilah antara riwayat yang paling kuat dalam meriwayatkan hadis tentang arahan Nabi suruh mengambil secebis ataupun sepotong daripada kain untuk diletakkan wangi-wangian, untuk dihilangkan bau-bauan darah haid yang terdapat pada wanita ni. Baik. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, okey, saya tengok pada komen Asma bintu Syakal, bukan Syakal, Syakal. Shin kaf lam, bukan shin qaf lam. Asma bintu Syakal, shin kaf lam. Syakal. Ini betul kan, bukan Syakal. Syakal. Okey.
Baik. Kemudian kata mungkin sedikit faedah daripada hadis tadi, mungkin kita mengambil pengajaran sebagaimana disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah dalam kitab Fathul Bari. Beliau mendatangkan faedah daripada hadis berkenaan dengan pertanyaan wanita ataupun wanita di kalangan sahabat Nabi yang bertanya tentang bersuci daripada haid tadi. Maka kata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullahu taala, antara faedah hadis tadi ialah baginda Nabi bertasbih ketika mana berlakunya ta'ajjub. Nabi bertasbih subhanallah. Kan kita tengok pada hadis tadi, subhanallah. Dan subhanallah, dalam lafaz subhanallah tadi kan, dalam lafaz hadis tadi, maka itu lafaz Nabi ta'ajjub. Nabi ta'ajjub, kenapa ta'ajjub? Seolah-olah kata para ulama, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar, bagaimana sesuatu yang tersembunyi itu berhajat kepada tidak memerlukan kepada kefahaman untuk berfikir. Mana kalau dah kata basuh, maka tatah hari, maka bersucilah, maka benda itu tak perlu nak diterangkan detail, tahulah macam mana nak membasuh. Maka tapi ditanya lagi oleh sahabat tadi, oleh sahabiah tadi, maka Nabi menyatakan subhanallah, kaifa yakhfa hadha adh-dhahir alladhi la yuhtaju fi fahmi ila fikrin. Mana mungkin, bagaimana sesuatu yang bagaimana boleh tersembunyi lagi benda yang dah zahir, yang tak berhajat kepada kefahaman untuk berfikir. Boleh tahu sucilah, ambil secebis kain tadi, maka diletakkan wangian, maka basuhlah tempat tersebut ataupun sucikanlah, bersihkanlah tempat yang adanya kesan-kesan darah haid tersebut. Maka Nabi tak sebut secara detail begitu. Nabi kata basuhkanlah menggunakan cebisan kain yang letakkan wangian tadi, maka tak perlu diterang detail, dah pun boleh difahami. Namun ditanya berulang kali oleh sahabiah tadi, maka Nabi ta'ajub, Nabi mengatakan tasbih subhanallah. Maka demikian antara sunnah Nabi, apabila kita berhadapan dengan perkara-perkara yang menakjubkan, maka ucapkanlah subhanallah, maha suci Allah. Nabi tak marah akan sahabat tadi, akan sahabiah tadi yang bertanya berulang kali, tapi Nabi menggunakan lafaz subhanallah, ta'ajub, macam mana mungkin tak faham lagi. Maka ini satu sikap yang baik yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita dalam mendidik anak-anak kita boleh mengambil pendekatan baginda Nabi ini. Bila anak-anak kita bertanya, kita terangkan tak faham lagi, kita terangkan lagi tak faham lagi, jangan kita kata apa ni tak faham. Sebaliknya kita ucapkanlah lafaz ta'ajub subhanallah, subhanallah. Jangan dimarah anak-anak kita yang bertanya tentang soalan-soalan yang dia nak tahu, yang dia tak tahu dan dia nak tahu akan jawapan tersebut. Namun kita gunakanlah pendekatan subhanallah dan sebagai lafaz ta'ajub, kita memuji Allah untuk memberi kesabaran kepada kita dalam memberi jawapan kepada anak tadi. Maka insya-Allah mudah-mudahan diberikan kefahaman kepada anak tersebut. Dan juga dalam hadis tadi terdapatnya pengajaran, itu disunatkan menggunakan kinayah terhadap perkara-perkara yang berkait dengan aurat. Istihbabul kinayat fi ma yata'allaqu bil aurat, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar. Jadi sebab tu Rasulullah menggunakan lafaz tatahhari, kan, bersucilah. Nabi tak guna detail macam mana yang disebutkan oleh Aisyah, tatabbu'i, kan, lalukanlah. Nabi tak sebut detail begitu. Nabi hanya kata tatahuri, maka bersucilah. Mana suci tu faham lah macam nak sucikan akan tempat tersebut. Maka Nabi menggunakan kinayah fima yata'allaqu bil aurat. Masya-Allah, kita dalam masyarakat Melayu, maka para ulama kita juga mengajar menggunakan istilah-istilah kinayah ini, lafaz-lafaz yang berlapik untuk perkara-perkara yang berkaitan dengan aurat. Jangan disebut terlalu direct, maka digunakan kinayah. Maka perkara berkaitan dengan perkara kita kata berkaitan dengan aurat, qubul dan dubur, kan, kita sebut secara umum, ataupun kemaluan, benda yang sifat soal bukan direct kepada perkara-perkara tersebut. Demikian juga dalam kita mengatakan hubungan suami isteri, ada istilah menggauli, kan. Ini para ulama kita masya-Allah menggunakan istilah-istilah kinayah sebenarnya. Suami isteri menggauli bagi memaksudkan maksud jima', mana menggauli suami isteri. Maka itu antara lafaz-lafaz kinayah yang digunakan oleh para ulama kita, maka berdasarkan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benda yang agak malu untuk disebut secara direct berkaitan dengan aurat, maka gunakan lafaz-lafaz akan kinayah.
Baik. Dan juga dalam hadis tadi terdapatnya soalan daripada seorang wanita untuk mengetahui tentang perihal sesuatu perkara lah. Maka kalau tak tahu bertanyalah. Sebab tu para nisaul ansar, para wanita-wanita di zaman Nabi di kalangan kaum Ansar, antara yang begitu banyak bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengetahui tentang perihal agama. Setelah riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, dalam hadis ini dinyatakan Aisyah menyebut lam yamna'hunnal haya'u an yatafaqqahna fid din. Dalam riwayat Sahih Muslim dinyatakan dalam riwayat Sahih Muslim dinyatakan bagaimana beliau Imam Aisyah menyebut ni'mal nisa'u nisa'ul ansar. Aisyah menyebut sebaik-baik wanita ialah wanita Ansar. Kenapa? Lam yakun yamna'uhunnal haya' an yatafaqqahna fid din. Kerana mereka tidak terhalang daripada sifat malu untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Maka tak malu untuk bertanya. Maka as-soal nisful ilm, kata para ulama, kata guru-guru kami. Maka soalan itu adalah separuh daripada ilmu. Kunci ilmu adalah dengan bertanya. Maka kalau bukanlah disebabkan para sahabat Nabi yang banyak bertanya kepada Nabi, sahabiah di kalangan wanita yang bertanya kepada Nabi, mana mungkin kita dapat mengetahui jawapannya sampai ke hari ini. Maka barakahnya para sahabat dan para sahabiah yang senantiasa berpeluang bertanya kepada baginda Nabi ketika hayat baginda Nabi, menyebabkan adanya ilmu untuk kita pelajari sampai ke hari ini. Fajazahumullahu anna khairal jaza. Baik. Seterusnya kata Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani rahimahullahu ta'ala juga antara faedah dalam hadis tadi, dari sudut hadis tadi juga adalah antara faedahnya adalah juga untuk seseorang itu dituntut annal mar'a matlub bisatri uyubih. Seseorang itu dituntut untuk menutup keaibannya. Wa in kanat mimma jubila 'alaiha. Sekiranya perkara itu perkara yang memang tak boleh nak dielakkan. Min jihati amril mar'ah bitatayyub li izalati raihatil karihah. Dari sudut wanita tadi diperintahkan oleh Nabi untuk berwangi-wangian. Tatayub tadi berwangi. Wangi tadi adalah untuk menghilangkan bau yang tak enak pada kesan darah yang keluar, darah haid tadi. Maka dituntut untuk menutup akan keaiban kita. Jadi apa jua kita ada keaiban, kita tutup. Jangan kita dedahkan keaiban tersebut. Jadi kalau busuk, hilangkanlah busuk tadi, benda yang aib tadi yang memberi gangguan kepada orang sekitar kita dengan berwangi-wangian. Maka bagi lelaki dituntut berwangi, perempuan berwangi dengan sekadarnya. Tidak boleh berlebih-lebihan. Dan dalam hadis tadi juga kata para ulama, padanya ialah husnu khuluqi, terdapatnya keelokan, kebagusan akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan padanya adanya sifat malu dan malulah Nabi tak terang secara detail. Sebaliknya Aisyah yang tolong terangkan kepada wanita tadi. Maka demikian baginda Nabi akhlaknya sangat malu pada tempatnya. Malu yang dituntut oleh syarak. Bukan malu itu malu untuk tidak melakukan maksiat kepada Allah Ta'ala, malu untuk berkata benda-benda yang tak elok. Itu yang dituntut. Bukannya malu kerana nak menuntut ilmu. Jangan. Malu untuk menuntut ilmu itu rugi. Maka biarlah malu pada tempatnya, malu untuk melakukan dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu malu yang dituntut. Baik. Zadahullahu syarafa. Mudah Allah menambahkan kemuliaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tunjukkan dalam akhlak baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, seterusnya kita dah lewat dah ni. Ada soalan bukan syakal lah. Soalan tadi daripada Kiara, bukan syakal, shin kaf lam, syakalin. Asma bintu Syakalin. Shin kaf lam, Syakal bintu Syakalin. Asma bintu Syakal. Baik. Kita dah lewat ni 10.52.
kita masih lagi ada perbahasan tentang hadis mubaham ini. Hadis mubaham ini iaitu contoh mithaluhu fil isnad. Wa mithaluhu fil isnadi ma idza qila haddathani Sufyanu an rajulin. Wa mithaluhu fil isnadi ma idza qila haddathani Sufyanu an rajulin. Boleh kita teruskan ke? Ataupun nak tangguh pada akan datang contoh hadis mubham pada sanad, iaitu dikata syarih, contohnya ialah apabila disebutkan dalam sanad haddathani Sufyan an rajulin. Haddathani Sufyan an rajulin, telah diceritakan kepada kami oleh Sufyan daripada rajulin. Ini pada sanad. Baik, ikut je. Jadi saya cadang kita berhenti dulu setakat ini. Nanti kita akan sambung contoh misal fil isnad pada majlis yang akan datang, sambungan perbahasan hadis mubaham. Sebab dalam kitab Taqrib Saniyah ini didatangkan contohnya begini saja. Haddathani Sufyan an rajulin. Demikian dalam kitab Hasyiah Al-Ujhuri juga demikian, mendatangkan haddathani Sufyan an rajulin. Nanti kita akan tengok contoh-contoh lain yang terdapatnya contoh hadis mubaham pada isnad, untuk lebih kita jelas, faham, nampak macam mana contoh mubaham pada sanad hadis. Nanti kita akan rujuk pada kitab riwayah, hadis riwayah dengan contohnya kita akan tengok, dan kita akan sambung lagi berkaitan dengan hukum hadis mubahamat ini dan apakah faedah mempelajari ma'rifatul mubahamat ini. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada akan datang biiznillah. Mohon maaf terlebih masa terlajak bicara bagi kita memahamkan tentang perbahasan hadis mubaham ini. Mudah-mudahan semua dapat memahami apa yang saya jelaskan sebentar tadi dengan huraian dan juga contoh-contoh tadi. Dan insya-Allah akan datang kita akan sambung pula contoh hadis mubaham yang berlaku pada sanad. Tadi pada matan kan. Kita akan bincang nanti akan datang hadis mubaham pada sanad hadis biiznillah subhanahu wa ta'ala. Ada soalan ke? Baik, kalau tak ada soalan, naktafi bihadzal qadr. Kita tangguh sama-sama dengan kita berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Allahumma salli afdal salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihil ghafilun. Baik, jazakumullahu khairan kathira kepada semua yang sudi mengikuti majlis pengajian kita daripada awal sehingga sampai kepada saat ini. Mohon maaf anda terlebih masa, sepatutnya sejam saja, tapi kita telah terlajak sedikit bagi memahami maksud ataupun huraian oleh syarih Syekh Hasan Muhammad Al-Mashyad rahimahullahu taala. Mohon maaf mengambil masa tuan-tuan. Hadirin hadirat muslim-muslimat, insya-Allah akan datang kita akan sambung lagi. Jazakumullah khairan katsira. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dengan semua baca tasbih kafarah dan surah wal 'asr.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.